ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ashabul Fadilah, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, khusus untuk Ustaz Anas Al-Hafidh Hafidhahullah Ta'ala. Juga tidak saya lupakan tuan pengurusi Madrasah Ar-Rawdah, para imam, para bilal, para ahli jawatan kuasa madrasah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk benda saya, semoga Allah memberi afiat berpanjangan insya-Allah. Hari raya ni sajuk semua. Mau balik ziarah kubur pun macam mana tadi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya ni masya-Allah, semua dah ada dalam perut dah. Apa jenis makanan semua ada. Malaysia ni semua budaya ada, alhamdulillah. Pagi raya tu cari roti canai pun jumpa lagi. Semua budaya ni kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya ni dinamakan Aidul Fitri. Aidul Fitri. Orang Melayu kita sebut Hari Raya Aidil Fitri, sama je sebenarnya. Aidul Fitri, Aid bermaksud kembali kepada sedia kala. Tu Aid. Aid ni bukan hari. Ada orang cakap Aid Fitri, Aidul Fitri, hari raya. Salah tu. Aid bukan hari. Hari ni al-yawm. Yaumul Ithnain, hari Isnin. Yaumul Thalath, hari Selasa. Yaumul Rabi', hari Rabu. Aid dia kembali kepada sedia kala, kepada asal dia. Fitri pula, apa maksud Fitri? Ada nama Fitri kat sini. Fitri apa maksud Fitri? Kalau dalam lughah, fitri dua makna. Dia kena ingat betul-betul. Barulah raya kita ni nama raya. Kalau tidak, tak nama raya. Kembali kepada apa? Fitri yang pertama kata ulama, maksud dia adalah asal perkataan futur. Futur. Apa maksud futur? Makan. Kembali makan. Ya ke Ustaz? Ya. Sebab tu kita bila puasa kembali balik pada makan untuk berbuka puasa, kita namakan iftar. Betul? Ke salah? Nama dia iftar. Asal perkataan futur, makan. Saya nak tanya, kat sini semua kembali pada makan ke tak? Ke lebih dah? Semua dah lebih dah. Lemang, ketupat, ni Masya Allah. Kambing, subhanallah. Asal Rawdah ni kambing dapat semua, Masya Allah. Pada orang macam tak tahu dalam ni ada madrasah ni, ada surau, tapi Allah hidupkan tempat ni. Masya-Allah. Tu futur, fitri yang pertama. Fitri yang kedua, maksud dia adalah apa? Fitrah. Fitrah ni kata ulama apa dia? Kembali kepada fitrah asal manusia kita. Apa dia? Mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni makna hari raya. Kalau tidak, kata ulama, kita tak dapat hakikat hari raya yang sebenar. Semua orang yang puasa ke tak puasa ke, cukup 30 hari ke 29 hari ke, ataupun 29 hari tak puasa, sehari je puasa, ambil berkat dia kata, pun dapat Aidul Fitri yang pertama. Maksud apa? Kembali makan pada pagi hari, hari raya. Sebab tu kata ulama, disunatkan, sunnah baginda Nabi SAW. Sunnah ni sunnah apa? Sunnah muakkadah. Mereka yang makan sebelum sembahyang sunat Aidil Fitri. Sunnah ni bukan sunnah main-main. Dia sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Makan pagi tu dapat pahala. Sebab apa? Kembali balik kepada makna sebenar Aidil Fitri. Yang kata ulama, juga diafdalkan dalam zakat fitrah. Nama kita, nama zakat yang wajib, nama dia zakat fitrah, betul? Zakat fitrah paling afdal adalah pada pagi raya sebelum semayang
Aidil Fitri. Sebab apa? Kembali untuk memberi makanan pada orang yang fakir pada pagi hari raya tadi, untuk mereka menjalankan sunnah muakkadah. Sebab tu dapat afdal bagi mereka yang membayar zakat pada pagi hari raya. Cuma nak kejar pahala ni beragak lah. Pasal muda ni beragak. Selalu pagi raya ni ramai. Saya dulu jadi ambil zakat, umur saya 19 tahun jadi ambil zakat. Tak dan bayar zakat lagi, jadi ambil zakat lah di masjid dulu. Jadi bila angkat pagi raya ni ambil zakat ni kena sedia. Saya dulu di masjid di Gombak. Lepas subuh tu dah kena standby lah. Tu tak boleh balik lah. Balik pandai-pandai kok makan bekal ke apa kan, tu terpulang. Saya 3-4 tahun jadi ambil zakat. Pagi raya tu dah kena standby. Pagi raya ni lah ramai orang datang. Majoritinya adalah orang luar negara lah, sahabat ataupun saudara kita pada Bangla, pada India dan sebagainya. Semuanya bayar seorang-seorang. Macam mana nak buat kreatif ni? Bayar seorang-seorang semua. Kita orang Melayu ni sekali bayar 10. Terima tu 10 orang, 20 orang. Saya pernah lebih 25 orang pernah. Dia bayar zakat ramai. Orang luar negara ni seorang-seorang ni, yang datang seorang-seorang. Nak akad lagi, nak salam. Lepas tu nak doa lagi. Saya tengok orang sebelah saya, orang lama, dekat 20 tahun jadi ambil zakat. Ustaz ni, imam lama ni. Saya tengok cara dia macam mana. Dia panggil semua foreigner ni, duduk satu meja, dah ada 5-6 orang. Lafaz sama. Lafaz niat zakat, terima. Terima. Santai, tarik, bagi kupon, settle. Saya ni duk salam satu. Sebab tu orang muda ni, kalau dia walaupun dia belajar agama, dia tak boleh belagak dengan orang lama. Sebab skill dia tak ada. Lepas tu baru saya buat macam tu. Tahun kedua baru boleh mampu buat macam tu. Baru tahu skill dia. Dia nak beritahu dekat sini, zakat fitrah, maksud fitrah tadi apa dia? Adalah kembali makan. Dan mereka yang memberi zakat fitrah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, mereka yang menunaikan zakat fitrah ini sebenarnya kecelakaan pada tahun itu telah terangkat baginya. Yang main zakat fitrah ni, ada orang dia ambil intingnya zakat fitrah. Sebenarnya Allah dah jauhkan daripadanya kecelakaan pada tahun yang akan datang tu. So dia bermula Syawal sehinggalah Syawal akan datang. Ini Ramadan sehinggalah Ramadan akan datang. Dia angkat kecelakaan pada diri dia. Nikmat dengan musibah. Kalau diberi dua pilihan, saya pernah cerita dalam Tazkirah Ramadan, antara nikmat dengan dijauhkan musibah, mana yang kita nak? Semua nak nikmat. Bohong lah. Nak jauh musibah lah ustaz. Apa ustaz? Nikmat lah. Apa contoh nikmat? Nikmat ni contoh saya bagi dulu. Saya buat revision balik. Dapat kereta Camry ataupun Audi, Merc ke apa, tak kisah. Nikmat. Pertama, jauh musibah kita tak selalu fikir. Sebab musibah ni malam tidak berbau, kita tak nampak. Tapi sebenarnya dia nikmat lebih besar daripada contoh nikmat ini. Kancil, daripada naik kancil tukar naik Camry. Kancil tekan sekali je 70 naik. Kalau Camry ni boleh naik 200 lah, pergi tu sedap balik raya. Dia kata ulama, nikmat, mendapat nikmat ni sebenarnya dia tidak tinggi lagi kalau dibandingkan dengan dijauhkan musibah. Apa contoh musibah ini? Selalunya musibah ini Allah uji bagi mereka yang sudah mendapat nikmat. Itu kebiasaan dia. Akan tetapi saya nak betulkan istilah ini. Orang beriman ini dalam tasawuf, menurut pandangan Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, bagi orang beriman tidak dibenarkan disebut baginya musibah. Jelas? Tidak digalakkan disebut nama musibah. Sebab musibah yang sebenar adalah diletakkan selain pada orang beriman. Jelas kan?
Habis nak bagi apa Ustaz? Ujian. Jelas? Jadi bila dijauhkan musibah ataupun ujian ini, kata ulama, macam mana? Mereka yang dah dapat nikmat, contoh Camry, diberi dua pilihan pada kita. Kalaulah kita ni diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik Camry. Yang kedua, dia jauh musibah ni, musibah yang bakal berlaku sebab kita dapat Camry ni, apa dia? Aksiden dengan Camry. Mana yang kita nak? Naik Camry lah Ustaz, alang-alang dah naik, mati dan Camry pun jadi tak, sebenarnya nikmat yang lebih besar pada tu apa dia? Dijauhkan musibah. Rela lagi naik kancil daripada aksiden. Sebenarnya begitulah kita resam orang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat yang besar. Zakat, dia mengangkat musibah ini. Ramai orang kita ambil inting bab ni. Ambil inting, biasa je kita ambil. Sebenarnya Allah Ta'ala hidup ni semuanya kena mengena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang tak ada kena mengena. Semuanya ada kena mengena. Orang buat bisnes ada kena mengena dengan Allah Ta'ala. Apa contoh dia? Orang yang buat bisnes kereta, adakah dia seorang je buat bisnes kereta? Ramai lagi buat bisnes kereta. Tapi kenapa ada orang beli kat dia? Kerana marketing dia saja ke? Kerana talent marketing dia ataupun dia punya pemikiran yang hebat. Ramai lagi orang hebat daripada dia. Akan tapi Allah yang takdirkan orang itu datang beli pada kita. Kita tak nampak bab tu. Tak nampak kadang-kadang. Sebab benda ini berkaitan dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedar, kita nampak. Itu digelarkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So maksud Aidil Fitri kembali pada fitrah asal. Dan Aidil Fitri ini sebenarnya, kalau mengikut pada pandangan para ulama, kita telah gambaran yang Allah Ta'ala telah beri pada kita. Orang yang menyambut Aidil Fitri pada hari raya Aidil Fitri ini, sebenarnya mereka seolah-olah telah berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah cerita dulu, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya dua amalan sahaja yang boleh dibuat. Ingat betul-betul, syurga dua amalan je yang dikekalkan daripada dunia sampai syurga. Dan syurga tak ada solat, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada sedekah, tak ada sembahyang sunat, semua tak ada. Hanya tinggal dua perkara sahaja yang dibenarkan bagi ahli syurga. Apa dia? Pertama sekali, ziarah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Itu saja dibenarkan. Dan syurga yang lain tak ada. Kalau ada hati bawa kat saya tak pernah jumpa lagi. Dan dalam muafakat para ulama yang menceritakan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada amalan melainkan dua amalan ini. Dan kebiasaan pada hari raya yang disunatkan pada kita adalah menziarahi sesama Islam. Cuma beza dekat syurga nanti, saya ulang balik je, ni revision je. Beza dekat syurga nanti, orang syurga atas boleh ziarah syurga bawah. Syurga bawah tak boleh ziarah syurga atas. Saya pernah cerita dulu dah, beza syurga atas syurga bawah macam mana. Ingat lagi? Beza peluh je, berdebuk jatuh kat syurga kita. Contohlah Ustaz Anan ni atas daripada saya lagi. Syurga atas memang betul pun sebenarnya, Quran lagi kan, duduk atas. Jatuh satu permata dari syurga atas. Dan bila saya pergi tengok, dari riwayat si fulan ni pergi tengok apa yang jatuh daripada atas ni, mendapati satu permata. Dia ada dua riwayat, satu riwayat kata permata, satu lagi mengatakan permata yang mengeluarkan bau. Ini batu cincin ada keluar bau. Kalau ada keramat lah batu cincin tu. Keluar jin ada, keluar bau tak ada. Tapi di syurga Allah ada dua permata ini. Dan kata ulama, bila kita melihat permata tadi, dan ada riwayat mengatakan syurga di bawah ni akan mengatakan dengan malaikat, wahai malaikat, ni permata daripada mana? Sebab dalam syurga aku tak ada satu permata yang lebih cantik daripada ni. Tak ada, tak pernah tengok, tak pernah bau-bau dia. Lalu diutus malaikat ini untuk menaik ke syurga atas. Dan diriwayatkan bahawa Tuan malaikat balik beritahu berita pada orang syurga bawah, wahai fulan, wahai hamba Allah ya Abdillah, sesungguhnya
Yang jatuh tadi adalah beluh penghuni syurga di atas. Keluar permata. Ini kita kejar mana ni, nak kena tengok. Sebab tu simpulan ataupun rumusan dia kita dah dapat dah sebenarnya. Bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan datang Syawal. Kata ulama, nak kembali balik pada fitrah ni kena lihat berjaya tak berjayanya satu orang dalam bulan Ramadan adalah bergantung pada selepas Ramadan dia. Bagaimana keimanan kita pada Allah. Dalam Ramadan fully semua ada. Dan dalam bulan Ramadan ada semain sunat yang tidak ada pada bulan yang lain. Apa dia? Sunat tarawih. Dan muafakat para ulama fuqaha, tarawih tidak boleh diqada. Ada orang qada tarawih tau. Ya ke Ustaz? Yalah, orang tanya. Ustaz, tarawih boleh qada ke Ustaz? Tak boleh, tarawih tak boleh qada. Jelas Bulan Syawal, nak tahu hebat tak hebat Ramadan kita ini adalah pada bergantung pada bulan Syawal dan 3 bulan Ramadan yang akan datang. Bagaimana Quran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita sama manusia bagaimana? Ni kena jaga ni. Sepatutnya mereka yang duduk dalam madrasah Ramadan, dia keluar saja pada madrasah Ramadan, dia kata ulama fully dah amalan dia pada Allah dah perfect. Dan hebatnya Allah, kita tengok bulan Ramadan, Allah khususkan bulan ini hanya untuk ibadah, hablu minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bulan Syawal, kebanyakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hablu minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Jadi bulan Syawal ni kita nak tengok, kejapnya masa ni. Jadi bulan Syawal ni nak tengok hubungan dengan manusia pula. Tanda Allah terima amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ni kena lihat. Bagaimana hubungan kita dengan mak ayah kita. Pertama sekali, hablum minan nas, yang pertama yang Allah akan tanya besok adalah hubungan kamu dengan mak ayah kamu. Khususiah bagi lelaki takkan terputus sehingga dia mati. Meninggal dunia, hubungan dengan mak ayah takkan putus. Ni tolong hadam betul-betul. Dan bagi perempuan, terputus hubungan, bukan hubungan kekeluargaan, tidak, tapi hubungan amalan, kata ulama. Amalan dia sudah berpindah kepada suami. Jadi hablum minan nas pada sudut muslimat ataupun perempuan, yang pertama sekali akan ditanya adalah tentang suami dia. Bagaimana hubungan dia dengan suami. Sebab itu pertama kena jaga. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan jiran. Jiran kita ni, saya nak sangkut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang sebenar, Nabi ajar kita nak tahu satu tempat tu makmur ataupun tidak. Ini pegang betul. Nak tahu tempat tu makmur ataupun tidak, tengok masjid ataupun surau tempat tu. Makmur ke tak? Nak tahu orang tu baik, penduduk tadi baik ke tak, tengok masjid dia, makmur ke tak? Dan nak tahu keadaan di antara hubungan sesama penduduk di kawasan satu-satu tempat, nak tahu dia baik ke tak, tengok saf solat dia sama ke tak. Sebab tu imam dia kena ingatkan, sufufakum tu kena ingatkan. Kadang-kadang imam dia baca bahasa Arab ni, saya tak ada konten siapa lah, tapi sebaiknya kita terjemah. Kalau orang tak faham, sufufakum apa benda imam ni cakap, ingat selawat ke tak, itu hadis Nabi. Meluruskan saf itu kena sebut. Samakan tumit dengan garisan belakang. Macam surau ni terbaik, saya puji sebab apa? Sudah menyediakan garisan. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berlaku satu peperangan yang Sayyidina Umar kalah. Cerita ni masyhur. Sayyidina Umar ni pelik, tentera dia ni tak pernah tinggal kemulan. Kalau kita mungkinlah. Kalau kita zaman tu memang kalah je. Sahabat ni tak pernah tinggal qiyamulail, tak pernah tinggal solat berjemaah, tak pernah tinggal. Sahabat ni kalau dia tinggal solat jemaah, bukan tinggal solat jemaah, tertinggal takbiratul ula. Apa dia takbiratul ula? Dia boleh sebut dua, takbiratul aula boleh,
takbiratul ula, takbiratul yang pertama bersama dengan imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar. Sahabat kalau tertinggal saja itu, tertinggal takbiratul ula, dia akan berkabung selama 3 hari. Itu berkabung. Seumpama orang meninggal, sedih duduk rumah, tak nak keluar rumah. Kalau dia tertinggal berjemaah bersama dengan imam, tertinggal ataupun masbuk, akan berkabung selama seminggu. Ini sahabat. Tapi zaman Sayyidina Umar, kita tahu Sayyidina Umar ni antara Amirul Mukminin ataupun pemimpin orang Islam yang berjaya menjatuhkan 2/3 daripada dunia. Ini sejarah orang tak boleh tutup. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sangat hebat Sayyidina Umar. Tapi peperangan, satu peperangan yang tidak diriwayatkan dalam kitab sirah, apa nama peperangan tu, masih dikaji lagi. Cuma yang maklum dalam perangan tadi, kata ulama, perawi yang meriwayatkan sirah ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cek satu-satu amalan. Setiap daripada tentera dia bangun malam, siang hari puasa, hebat. Akan tapi tertinggal 2 amalan. Dan amalan ni dijadikan enteng bagi kita. Pertama apa? Sah solat ketika berjemaah tidak dijaga oleh sahabat ketika itu. Yang kedua, meninggalkan bersugi gigi. Tunda Allah beri kalah dalam peperangan. Suatu peperangan bukan saja intelektual. Saya tak nafikan. Ahli sunnah wal jamaah kita berpegang pada qadariyah dan jabariyah. Usaha dan ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah. Kita tak boleh yakin dengan kerja kita saja. Akulah kerja ni, rezeki ni kalau Allah bagi, aku punya kerja. Itu termasuk dalam akidah yang sesat, dinamakan qadariyah. Meyakini hanya senya ikhtiar dia sahaja. Dan satu lagi yang kelompok tawakal sahaja. Okay, tawakal saya nak tegang kat sini. Tawakal jangan salah faham. Solat bukan tawakal Solat ni bukan tawakal. Solat ni usaha. Zikir bukan tawakal, zikir usaha. Doa bukan tawakal, doa tu usaha. Yang dinamakan tawakal bagaimana? Ni dalam hati. Itu nama tawakal. Dan kelompok lagi satu dinamakan jabariyah, yang menyerahkan semua pada Allah. Bagaimana kaedah dia? Dia duduk. Kau kenapa tak pergi semayang? Tak sampai seru. Kita banyak dulu kan. Kenapa tak pergi? Tak sampai seru lagi ustaz. Macam mana nak pergi? Kenapa tak kahwin? Tak sampai seru. Ada tak insya mana lebih kurang. Tapi nak beritahu, kelompok ini sesat. Ahli sunnah jamaah berpegang dua-dua. Suatu kata ulama, ikhtiar kita dengan Allah Subhanahu wa taala kena jaga. Itu hubungan. Dan kita nak beritahu tadi, sah solat, dia menjaga. Jangan solat sahaja. Dah tahu dah tempat. Dan mereka yang berpegang pada kaedah solat berjemaah ni, dia selamat. Dia selamat mana-mana tempat. Siapa pun kita dekat sini, saya nak tanya. Hebat macam mana pun pangkat dia, apa sahaja yang pernah dia dapat di mata manusia, hebat dia. Macam mana pun, tak ada seorang pun bawa kasut dalam masjid. Tak ada. Walaupun kasut dia adalah kasut yang hebat. Dah macam nama kasut lah, Renoma ke apa-apa lah, takkan boleh bawa masuk. Sebab itu hanya di luar. Siapa pun kamu masuk ni semua sama kaki ayam. Tak boleh tutup aib itu. Dan siapa pun kamu kena mentaati apa yang ada dalam surau rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua kena tutup aurat semua. Tak ada yang boleh buka suka hati, tak boleh. Dan siapa pun kamu, kalau kamu nak berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kena bersuci. Dan bersuci semua sama kaedah dan tertib. Tak ada yang pangkat tinggi sikit, basuh kaki dulu, bawa naik kepala, lepas tu telinga, pada muka, bawa tangan, lepas tu semayang. Tak ada. Semua tertib, sama semua. Dan kaedah ini kalau kita amal di musim raya ni, kena jaga sesama kita. Sebab tu nak tahu sesuatu tempat tadi satu hati ataupun tidak, keadaan dia bagaimana, kata ulama, bergantung pada solatnya. Ini adalah pada sudut psikologi sebenarnya.
Saya tak cerita hadis lagi ni, psikologi. Bagaimana Islam ini bertepatan dengan logik akal. Ini orang memperjuangkan logik akal. Islam sebenarnya telah kembali kepada fitrah dan logik akal sebenar dia. Dan di sini di bulan Syawal inilah, kata ulama, paling ibadah yang paling banyak kena jaga adalah ibadah sesama manusia. Agama ini 5. Kau boleh hafal 5. Masa saja rukun Islam tadi 5. Apa amalan dalam Islam 5 ni? Pertama iman, imaniyah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat muasyarah. Dan yang kelima akhlak. Dalam 5 ni saya nak cerita 2 je dengan Allah. Iman, ibadah. Muamalah, muasyarah, akhlak, semua dengan manusia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, mereka yang ibadah betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kurang pun, tapi dia pernah bergaduh sesama manusia. Dan riwayat kata Nabi kata Allah akan berpaling daripada dia selama 3 hari, walaupun dia ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ambil inting, Allah paling tak ada apalah. Tahu tak Allah paling ni macam mana azab dia? Setiap yang kita buat tak ada berkat. Setiap yang kita mohon tak dimakbulkan. Kalaulah Allah takdirkan musibah ketika itu, akan berlaku musibah. Sebab Allah tak pandang kita. Meskipun kata ulama orang tadi orang soleh, ibadah malam jaga, puasa jaga, hari-hari sedekah dan sebagainya, tapi tak jaga hubungan sama manusia. Kata ulama, 3 hari Allah tak pandang. Itu sekali telagah. Kalau 2 kali telagah, kira sikit sendiri ya. Kalau berapa orang kita telagah, insya-Allah. Sebab itu dalam kehidupan ni, saya pernah cerita dulu dalam kelas tasawuf kita, Bidayatul Hidayah, setiap Jumaat. Di sini kita ada buat kelas kan. Saya kelas sikit lah boleh hari Rabu kita buat kitab tasawuf Bidayatul Hidayah. Jangan terbang-terbang dulu ni ngaji tasawuf nak terbang ni. Ngaji dulu kitab sebelum terbang ni. Tu nak terbang ya kan. Nak pergi gunung sana, gunung sini tak apa. Ngaji dulu kitab tasawuf. Dan hari Jumaat kita mengaji kitab Aqidah Al-Awwam, Aqidatul Awwam. Di sifat 20. Pengajian akidah lengkap sebenarnya. Dan setiap kami tak saya kami fik solat kita bersama dengan Ustaz Ustaz Nahrawi di sini insya-Allah. Lengkaplah sebenarnya. Setiap minggu ada kuliah kat sini, datanglah. Sebab pengajian ni min riyadul jannah, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada riwayat mengatakan mereka yang duduk dalam bulan Syawal ini 10 minit lagi. 10 minit lagi. Selalu sini habis 9.30. 2 perkara je. Hubungan sesama manusia. Pegang betul-betul 2 perkara ni. Tips dia. Nak baik hubungan dengan manusia, ulama ajar 2 perkara. Saya tak ambil motivator. Cerita mana Ustaz ni? Ulama kata. Dan kita tasawuf 2 perkara jaga. Pertama, sangka baik. Yang kedua, sabar. Dengan manusia kalau bawa 2 benda ni, selamat. InsyaAllah selamat. Sesiapa pun. Sangka baik ni bagaimana? Apa bahana kalau tak sangka baik? Apa bahana ni? Saya pernah cerita dulu, lama dah saya ingat. Tahun lepas tu. Tentang di zaman Al-Imamuna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa pernah ingat cerita di zaman dia? Ujian tu tertimpa pada dia. Ibnu Hajar ni siapa? Digelar, kalau dalam tabaqat ilmu hadis, digelarkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz kita kat belakang, ulama dulu Hafiz kat depan. Apa beza Ustaz? Gelaran yang digelarkan bagi mereka yang ada Al-Hafiz di depan, syarat dia perlu menghafal 250,000 hadis, boleh layak digelar Al-Hafiz.
Ibnu Hajar paling kurang dihafal 250,000 hadis dan kepala dia. Dan di zaman dia adalah imam dan qadi besar di Masjid Al-Azhar Sharif di Kahirah, Mesir. Ibnu Hajar. Kalau orang pernah pergi Kahirah, Mesir, ziarahlah di makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di zaman dia, sewaktu dia jadi imam, pernah berlaku satu kisah. Saya pernah cerita kat sini. Dan saya percaya di mana-mana ustaz pernah cerita dah. Ibnu Hajar satu hari telah diberitakan oleh anak-anak murid dia. Di zaman dia ada seorang nama syekh besar dalam bidang tasawuf. Nama syekh tadi adalah Syekh Al-Farghali. Al-Faraghli. Al-Faragha lam ya maksurah. Al-Faraghli. Syekh Al-Faraghli. Nama syekh. Didatangkan berita pada dia, Ibnu Hajar, oleh anak-anak murid dia. Wahai imam, sesungguhnya syekh ni, saya nak cerita pun segan ni, ada kamera, ada video, tapi kita ambil ibrah. Dia ada dua riwayat. Kalau ikut mereka yang mengaji di Azhar Syarif, saya ambil pada guru-guru kami, yang paling kuat mengatakan kita ambil riwayat lemah. Syekh Al-Faraghli ini suka hisap shisha. Dan dia tu shisha. Siapa biasa ni shisha? Tak angkat tangan. Itu riwayat lemah. Dia bukan saja hisap shisha, akan tetapi dia menjual shisha. Pertama. Pandangan yang lebih kuat adalah dia ni menjual ganja. Syekh Faraghli sampai berita kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ni sifat yang kita kena ikut. Ibnu Hajar ni jenis dia tak dengar cakap orang. Walaupun anak buih rapat, yang dia percaya, orang kanan dia tak dengar. Selagi dia tak nampak dengan mata dia takkan tuduh orang tadi buat. Kita kadang-kadang tak tahu siapa mesej tu nampak. WhatsApp sekarang kan? WhatsApp sekarang dia punya apa nama, update dia power sikit sekarang ni. Kita tahu orang tu forward ke tak. Ni forward, nampak forward atas tu. Percaya jugalah Allah. Padahal kita tak berdepan dengan orang tu. Yang berdepan ni Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar, hebat, dan dia mufti dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar sebagai ulama mengatakan dia boleh keluar mazhab lah sebenarnya. Sebab dia juga digelarkan Amirul Mukminin fil Hadis dalam tabaqat ilmu hadis. Orang yang paling pakar dalam bidang hadis. Kalau kita pernah dengar nama kitab dia, Fathul Bari fi Syarhi Sahihul Bukhari. Nama kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah kitab Sahih Bukhari. Punya alim. Zaman sekarang tak ada orang syarah Bukhari, tak ada. Dan tak ada yang boleh tawan dia, boleh lebih pada Ibnu Hajar. Tahu Ibnu Hajar ni selepas daripada asar, nak hampir maghrib, dengan betul-betul kisah ni nanti tak faham. Nanti cerita ustaz cerita boleh jual ganja, payah pula saya kena panggil Jawi pula. Dengar elok ni. Satu hari Ibnu Hajar ni hendak ke masjid untuk mengimami di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar. Dalam perjalanan, dia berjalan, dia nampak Syekh Faraghli ni tengah closing. Tu closing di pak meja, bawa berniaga. Tapi daripada jauh dia dah nampak, Syekh Faraghli ni betul-betul jual ganja. Dan dia jual ganja pula di depan pintu besar Masjid Azhar. Tahu tak? Bukan Masjid Shah Alam ataupun Masjid Negara, Masjid Azhar. Masjid Azhar ni siapa? Apa Masjid Azhar ni? Universiti tertua di dunia. Universiti Azhar. Dan Masjid Azhar tu dijual depan-depan Masjid Azhar. Pintu masuk dengan closing. Ibnu Hajar masuk sambil melihat Syekh Faraghli ini. Terdetik dalam hati Ibnu Hajar. Apa detik?
Kata Syekh. Ini kata Syekh tasawuf. Tasawuf ni tak boleh ngaji terus ni tu Dia kena ngaji akidah fiqh tu, baru boleh ngaji tasawuf. Kira orang ngaji tasawuf ni tinggi dah ni. Tapi kena cukup syarat ke tidak? Dia bukan tasawuf, dia tasawuf. Tu tasawuf. Tasawuf. Bukan tasawuf, dia tasawuf. Dia jaga tu. Jadi dia terdetik dalam hati dia melihat Syekh Al-Faraghli. Dia kata, apa Syekh ni jualannya? Terdetik nanti tu. Kemudian dia datang terus untuk menjadi imam di masjid solat maghrib. Kata ulama bila dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, apa jadi kat dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak datang. Tak ingat. Tak ingat. Yang tak ingat ni siapa? Bukan Zikri, Ibnu Hajar Asqalani, mufti besar mazhab Syafi'i. Tak ingat alhamdulillahirabbil alamin. Saya bukan nak cerita aib, tapi saya nak cerita ibrah. Pengajaran dia pun alhamdulillah tak ingat. Makmum teguh Alhamdulillahirabbil alamin, boleh ingat Alhamdulillahirabbil alamin. Lama Ar-Rahman Ar-Rahim tak datang. Sehingga mana kata ulama? Dan riwayat kata sehingga waladdallin tak datang. Tak ingat. Sepanjang saya jadi imam ataupun bertugas di masjid, saya tak pernah dengar lagi orang yang boleh terlupa Al-Fatihah. Pernah ada. Tapi tersasul dia. Tapi tak boleh lupa terus. Alhamdulillah tak ingat. Selalu kita lupa ayat lazim. So apa yang selalu lupa? Kuliah lah. Kuliah ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum. Orang belakang lakum. Tak ingat lagi tu. Imam pula ke hati punya orang lama. Aku betul ni. Alah, tu konang kat situ lah. Bacaan panjang ni macam baca Baqarah. 3 juz. Boleh jumpa lakum dinukum waliyanin. Tu balik lah. Orang kata gemar lah imam lupa. Tapi Ibnu Hajar ada riwayat terlupa Al-Fatihah. Bila dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, anak murid kanan yang paling tua datang, terus lompat pergi jumpa Ibnu Hajar. Wahai Syekh, wahai Imam, apa dosa yang telah kau buat? Ni jangan pelik. Orang Arab memang macam tu. Orang Arab ni memang macam tu. Nampak pelik dia tegur je. Tambah orang pergi umrah, dah tawar-tawar ke dia tak beli. Siaplah dia doa. Umrah kau tak makbul, haji kau tak mabrur, semua tak. Kau haji mabrur, ni dangil, semua dia cerita. Orang Arab memang panggil dia macam tu. Saya pernah pergi tawar. Kita poyo lah nak cakap Arab. Orang bahasa muda cakap poyo lah, belagak nak cakap Arab. Kam hadha, berapa ni harga ni? 10 riyal. Banyak saya dia cakap Melayu. Kalau Melazi, Nah, 10 riyal. Oh, dia tahu 10 riyal. 15 riyal, 20 riyal tu dia tu. Ingat dia boleh cakap Melayu, tak boleh cakap Melayu. Orang Arab bersama memang macam tu. Dan dari riwayat, anak murid dia datang jumpa dengan Ibnu Hajar, beritahu, apa yang dosa telah kau buat oleh Syekh? Ibnu Hajar ni lepas sembahyang tak dan doa. Dia riwayat kata dia fikir, apa aku buat? Siang aku mengajar, siang petang mengajar, tak ada dosa aku buat. Aku rasa sedekah semua perfect, semain sunat semua perfect. Oh, satu dosa aku. Apa dia? Aku bersu'uzan. Itu bahasa Arab ni. Bersangka buruk pada Syekh Al-Faraghli. Bersangka buruk aku terhadap dia tadi. Ni dosa aku kot. Jadi kata anak murid dia, ketika itu dari riwayat kata dia ada kuliah lepas maghrib tu, batal pergi jumpa Syekh Faraghli.
Syekh Faraudi tu depan tu dengan jual ganja. Ganja Mak kata cerita Piramli, belacan haram. Belacan ni tak kena cukai. Ganja ada cukai. Ganja tak ada cukai, halal. Candu tak ada cukai, halal. Dalam tu dia punya bahasa tu. Jadi dari riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama dengan anak murid dia kata, "Marilah kita pergi jumpa Syekh Faraudi. Kita minta maaf dengan dia." Sampai jumpa Syekh Faraudi yang sedang menjual ganja. Dari riwayat mengatakan Ibnu Hajar memohon maaf, "Wahai Syekh, sungguh tadi sebelum aku mendirikan solat maghrib, aku telah bersangka buruk terhadap kamu. Maafkan aku, wahai Syekh." Apa kata Syekh Faraudi? Aku sudah memaafkan kamu. Aku tahu bahawa sebelum tadi kamu datang sambil kamu melihat aku, kamu bersangka buruk bahawa aku ini menjual perkara yang haram. Kemudian kamu meletakkan aku ni orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Hajar ni terkejut. Dia tak cerita pun dalam hati dia cakap apa. Tak cerita pun. Syekh Faraudi sebut. Ta'jub Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam besar, kabir minal ulama. Orang panggil kibar ulama Syafi'iyah. Tanya Syekh Faraudi, "Woi Syekh, bagaimana kau tahu isi hati aku? Macam mana kau tahu ni?" Apa jawab Syekh Faraudi? Yang pernah duduk kuliah saya, dia tahu. Kalau kamu nak tahu, main lah jual ganja dekat aku. Ustaz, boleh Ustaz? Ada ustaz boleh tanya. Nak tahu tak ilmu? Jual sekali. Apa rupa imam besar tiba jual ganja kat pintu? Macam mana? Kalau kamu nak tahu, duduk sekali. Dan riwayat berhampiran sebulan ke 2 bulan dia duduk menjual ganja bersama dengan Syekh Faraudi untuk mengetahui apa rahsia Syekh Faraudi, apa rahsia dia, supaya hilang sangka buruk dia. Terkena penyakit sangka buruk ni, ingat boleh hilang senang. Sebulan 2 bulan, ni Syekh besar ni, tak terangkat pada dia amalan ni, sangka buruk pada ulama. Dan kata riwayat, dalam riwayat, duduk sebulan 2 bulan, Allah takdirkan satu orang pemuda datang untuk membeli ganja. Orang tua ada? Ada juga. Kan tak ada. Orang muda datang. Bapa orang kata tu besar tu apa? Satu apa orang itu? Aku jawab kan, ustaz kata aku hisap pula. Orang panggil apa? Satu bata kan? Itu kalau tu gantung Malaysia lah. Jual, dia beli. Jadi kata Syekh Faraudi, setelah hampir 2 bulan bersama Syekh Faraudi, "Wahai Ibnu Hajar, wahai Imam, kamu pergi ikut pemuda ini. Kita tengok dia pergi mana. Kalau kamu nak tahu." Ibnu Hajar ikut. Sampai di satu lirik, melihat daripada jauh pemuda tadi di bawah lampu, malam lah, sedang membalut rokok tadi ataupun ganja tadi, hendak isap. Bila dia isap, dia ludah dan dia muntah. Kemudian dia buang keseluruhan ganja yang dia beli pada Syekh Faraudi dan bijak sambil memaki, "Apa punya ganja ni?" Kata balik. Bagi tahu pada Syekh Faraudi apa yang berlaku. Syekh Faraudi, apa yang berlaku? Kau budak tadi tak isap ganja kau. Inilah sebenarnya apa yang aku buat, wahai Ibnu Hajar. Aku tahu di daerah Mesir, memang daripada dulu orang mengaji Mesir, dia orang tahu. Orang panggil dukhon, asapan. Orang Arab panggil dukhon. Pergi Arab jangan panggil ukuk, orang tak tahu. Sebut dukhon. "Oi ustaz, ajar nak cik ukuk punya ustaz." Dia panggil dukhon, asap. Jadi bila jumpa dengan Syekh Faraudi, dia cerita macam tu. Ibnu Hajar cerita, "Wahai Ibnu Hajar, sesungguhnya kalau kamu nak tahu, sebelum aku menjual ganja ini, aku telah berzikir dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa sahaja yang membeli daripada aku,
semuanya akan berhenti daripada mengisap ganja ini. Dan dari riwayat mengatakan Ibnu Hajar duduk lagi sebulan ke 2 bulan mendapati budak ni tak datang dan tak beli mana-mana pun, dan datang solat berjemaah di Masjid Al-Azhar Syarif berkat isap ganja ni Syekh Farawi. Sangka baik dengan sangka buruk. Cuma saya nak cerita kat sini. Jangan salah faham ni. Besok kok ada orang jual ganja depan ni, tangkap. Ni saya cakap tangkap, jangan biar. Ni mungkin ustaz cerita ni. Kemarin ustaz cerita minggu lepas. Mungkin dia ada rahsia ni. Jangan dengan Haji Zul kena angkut nanti. Jangan. Sekarang tak ada. Zaman waliullah ya. Zaman sekarang ni tak valid cerita ni untuk dijadikan dalil. Harap maklum ni dalam video ni harap maklum. Tidak dijadi valid yang benda ni tidak dibenarkan. Ustaz kata boleh ni. Kita nak sangka baik ni kena. Ini ujian walim. Kita ni tak kena. Kalau kita ni tarik Ibnu Hajar, ya, mungkin ujian tu datang macam tu. Depan mata kaca mata ni dia nampak benda haram. Macam mana nak sangka baik ni? Kita tak kena macam tu pun. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kena? Ujian pada kita tak seteruk itu. Kata ulama hanya datang berita dan sebagainya, benda yang tak pasti. Sedangkan Ibnu Hajar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersih hati dia. Walaupun seorang ulama kabir, ulama besar, tetap Allah nak sucikan hati dia. Apalagi kita. Sebab tu kata ulama, setiap daripada orang yang kita lihat, pertama kena sangka baik. Jelas? Siapa pun dia? Siapa pun dia? Ni para ulama punya resam. Jangan kita maki hamun, sangka buruk pada dia dan sebagainya. Selagi tidak, sebab tu Al-Imam Abu Nu'man bin Thabit ataupun digelarkan Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, mazhab tertua sekali, Imam Abu Hanifah di zaman tabi'in. Imam Abu Hanifah sempat mengaji dengan sahabat Nabi bernama Abu Tufail radhiyallahu anhu. Dalam kitab Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, sesungguhnya Imam Abu Hanifah pernah mengaji dengan Abu Tufail. Ingat, sahabat yang terakhir meninggal adalah nama dia Abu Tufail radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah dia kata apa? Orang yang mengaji mazhab Hanafi dalam bab usulul fiqh, dalam fiqh mazhab Hanafi, dia akan tahu qaul pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Apa Imam Abu Hanifah kata? Kalau terbit pada satu orang yang ternyata pada pandangan zahir kamu, yakni jelas pada pandangan kamu, ternyata pada dia ada 99 tanda kekafiran, akan tapi terdapat pada diri dia hanya satu tanda Islam, maka beristihadlah kamu dengan tanda Islam. Jangan main-main. Ada 99 tanda kat dia orang kafir, tapi ada satu tanda di Islam. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Beristihadlah kamu. Apa maksud istihad? Berhukumlah kamu dengan hukum yang satu Islam tu. Ini nasihat pada asatizah juga, ustaz-ustaz. Sebab tu tidak boleh sembrono boleh mengkafirkan. Jangan. Ini berapa ramai kita telah fitnah. Dan saya nak beritahu, di Yaumul Mahsyar, ingat betul-betul di akhir kisah ni 5 minit ni. Boleh? 15 minit tambah sikit ni bawah. Di mahsyar kena ingat akan ada 3 mahkamah. Kita akan berhadapan dengan 3 mahkamah, dan kita akan melihat dengan mata kepala kita ini 3 mahkamah jadi 3 mahkamah. Mahkamah pertama adalah mahkamah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditimbang pada mahkamah ini? Semua ibadah yang hukum dia direct dengan Allah. Mahkamah pertama. Mahkamah kedua adalah mahkamah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Tak lepas ni. Selalu orang tak lepas kapan ustaz? Selalu kata ulama dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, kebanyakan para ulama pun ataupun seluruh manusia, mereka tidak akan lepas pada mahkamah yang kedua, hablum minan nas. Kata Nabi SAW dalam yang sahih, pada mahkamah hablum minan nas, mahkamah bersama dengan manusia, Allah tak campur tangan dalam mahkamah ni. Allah tak campur tangan.
Ya Allah, kasihlah dia ni banyak semayang malam, puasa siang hari, sedekah banyak. Kasihlah kat dia, ya Allah, ampunlah dia sama jiran dia. Ampunlah dia pernah maki orang, pernah pukul orang, pernah ambil hak orang. Ampunlah dia. Allah kata ini bukan urusan aku, antara kamu dengan dia. Ingat tak saya pernah cerita dulu? Hanya satu pahala saja yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Apa dia pahala tu? Pahala puasa. Seluruh pahala lain, solat kita, qiyamul kita, apa saja pahala, semuanya akan diambil besok di mahkamah hablu minan nas. Sebab tu jangan main-main di akhirat. Punya teruk kata ulama ketika itu. Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi. Nabi kata seluruh manusia akan telanjang bogel bulat. Aisyah kata, muslimah, orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, takkanlah tak ada seorang benang yang boleh menutup, tak malu ke sama kita? Apa kata Rasulullah? Setiap daripada kita tak sempat nak tengok orang lain. Tak sempat. Maksud tak sempat sebab apa? Takut. Dan kata ulama, keadaan kita di mahsyar bagaimana? Ramainya manusia di mahsyar yang dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah bayi yang terakhir nanti sebelum kiamat lahir. Seluruh manusia akan kumpul. Kamu akan berkumpul sehingga padatnya kamu ini bertemu betis dengan betis. Macam ni. Betis dengan betis macam ni. Tapi tak sempat nak tengok kiri kanan. Tak sempat. Punya beratnya di mahsyar. Sebab tu kata ulama, yang menentukan keadaan kita di mahsyar bila? Ni kat dunia ni. Ni keadaan ni. Sebab tu kena jaga hubungan dengan manusia. Sebab tu kata ulama, di bulan Syawal inilah kita menjadikan satu wadah, satu tempat, satu bulan yang kita gunakan untuk saling bermaafan. Sebab tu sunnah mendoakan orang lain. Sunnah paling baik di pagi Syawal bila kamu berjumpa dengan orang, selain pada salam, adalah doa. Apa doa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa. Taqabbalallah, semoga Allah memakbulkan minna daripada pihak kami dan juga pihak kamu. Orang yang dengar pun boleh sebut minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tahu doa ni lepas imam kan, Allahumma minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada tak sebut oh ya karim, memang ya karim. Amalan sunnah pembacaan ini ketika mana? Ketika hari raya. Ustaz belum buat lagi Ustaz, besok buat. Sebut raya kan sebulan kan? Kita raya sebulan. Buatlah kata ulama. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Dan amalan yang menjaga kita di mahsyar esok yang terakhir sekali adalah kata ulama, adalah amalan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Saya nak beritahu infak yang sebenar. Infak ataupun asal perkataan sebenar sedekah. Dan saya pernah syarah lama dah, banyak dah bulan Ramadan itu. Sedekah asal perkataan sedekah. Ini benar. Benar pada sudut sedekah mengeluarkan apa-apa sahaja untuk di jalan Allah SWT. Sebenarnya yang dinamakan sedekah itu apa dia? Yang mencalarkan hati kita. Betul sekali. Calar hati maksud dia macam mana Ustaz? Terasa hati tu. Mudahlah, mudah. Dalam bulan ada warna ungu. Saya tak payah sebut ni, semua orang tahu ni nama dia ilmu mantik. Saya sebut warna, orang tahu nilai. Warna ungu. Tahu berapa nilai dia? Budak pun tahu, alah cik bagi warna ni je. Pertama. Yang kedua warna hijau. Hijau pekat. Yang ketiga warna oren. Yang keempat warna merah. Yang kelima warna putih. Ungu yang lagi satu dah tak ada dah sekarang. Jelas Semua faham ke? Alhamdulillah. Agak-agak buka wallet depan tabung masjid ataupun surau, mana yang keluar? Mana yang keluar dulu? Ataupun lebih senang faham ni, yang melukakan hati, yang mengguris hati, menjadi hati ni apa? Keluar yang tu, hati ni sakit. Ya Allah, 2 minggu kabung. Kalah sahabat 2 minggu kabung kat rumah. Pening. Warna mana yang hati sakit bila keluar? Ungu lah.
Unggu tu pula tu. Oh, 2 minggu di rumah tak makan. Puasa Ustaz, puasa. Kalau yang biru ni tak rasa sangat kan? Tak rasa sangat. Yang keluar unggu tu pun, itu pun nama sedekah. Itulah kebenaran. Maksud kebenaran ni apa? Menekan nafsu kamu ni. Ni nafsu nak menyimpan ni. Allah ajar sedekah ni tambah harta. Kita faham simpan ni tambah harta. Allah ajar keluar dapat harta. Tapi keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang dalam ayat Quran. Itu mafhum dia. Saya terjemah senang. Paling kurang Allah akan gandakan sehingga 700 kali ganda. Paling kurang. Kalau orang pergi haji dan umrah dalam Fadailul Hajj wal Umrah, karangan Maulana Zakaria akan Dahlawi, syarah ada satu hadis Nabi SAW, mereka yang menunaikan haji dan umrah, membelanjakan harta dia tadi, Allah akan ganti balik selepas dia balik 2 lipat kali ganda. Dia haji umrah. Paling kurang sedekah sebab kita tak yakin. Sebab Allah tak bagi. Allah tak bagi kita sebab kita tak yakin Allah. Kita rasa Allah ni miskin. Allah yang perlukan aku. Berapa ramai rasa sedekah yang dia bagi tadi sebagai hadiah. Apa beza sedekah dengan dia? Apa beza sedekah dengan dia? Sedekah ni orang lain berhajat. Betul? Hadiah ni kita yang berhajat untuk memberi. Sedekah ni orang lain berhajat untuk diberi. Beza langit dan bumi. Berapa ramai setiap yang diinfakkan dia rasa dia yang berhajat untuk bagi. Berapa ramai? Berapa ramai rasa benda ni? Dan ini bergantung pada kualiti. Tu kata ulama, mereka yang betul meniatkan sedekah ini dia yang hajat untuk bagi, Allah akan bagi setinggi-tinggi kualiti 700 kali ganda. Ini beza kita dengan orang kafir. Ini beza kita. Orang kafir, betul Datuk orang yang keperat dan sebagainya. Saya bergaul juga. Suatu saya dengan kamu yang pelajar bergaul, saya tanya apa rahsia dia. Seorang Chinese, antara businessman juga di Genting, big business. Kan? Itu dia punya rahsia lah, berjaya. Bagi orang duit. Bagi orang duit. Macam mana you bagi duit? Itu orang kalau tak lepas, itu dalam 1,000-2,000 saya bagi lepas. Saya kalau bagi 1,000-2,000 lepas, itu 10,000 dalam kepala memang datang besok. Saya batuk. Dia buat benda yang salah. Orang berjudi kasino, tak cukup 1,000-2,000 dia bilang baik. Duit tak ada kan? Pun dah berhutang dan sebagainya, 1,000 dia tak ada. Itu sedekah dia. Allah kata 10-20 ribu, saya 3 ke? Ya. Tambah lagi tu, first world tukar lagi. Ada outdoor, indoor. Biasa saya pun biasa pergi. Suasana lumayan takkan lagi, mesti pergi punya. Tingkat pun rasa sejuk kan, nampak Genting tu daripada datang, nampak kan? 23A. Kurang. Nak begitu. Mereka dapat hakikat. Begitu orang India, sama juga. Saya tanya benda yang sama. Dia orang meniaga besar-besar makanan. Tapi adalah sambil-sambil benda yang tak baik. Biasalah kan. Dia mereka, saya bagi banyak. Naik kita. Kita Islam takut pula. Takut. Allah tak bagi nanti ni macam mana? Apa? Keimanan kita pada Allah SWT. Padahal kata ulama, kenapa Allah bagi pada orang kafir? Sebab Allah tak nak mereka tuntut di akhirat. Itu sebab dia. Kenapa Allah bagi pada orang kafir? Allah tak nak dia tuntut. Kamu dah pernah bagi pada orang lain, okay, aku bagi pada kamu. Sama je dengan kita kata ulama. Tapi kerana keyakinan kita tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kita yang memberi untuk meningkatkan atau meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa agama yang berhajat pada kita, bukan kita berhajat pada agama. Sejauh mana kita rasa kita yang berhajat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sudut hadiah dan sedekah pun dah beza dah, langit bumi. Kita rasa, aku bagi, kau yang berhajat. Apa ciri-ciri mereka yang merasakan dia yang berhajat bagi? Pertama sekali dia tak pertikai bagaimana duit tadi dijalankan. Tak pernah pertikai. Ini dalam hadis Bukhari. Satu riwayat yang terakhir. Lebih-lebih ni. Lah kan, boleh
Hadis Bukhari dari riwayat mengatakan, saya ada jemputan ni. Dan hadis Bukhari dari riwayat mengatakan, satu orang yang bersedekah tengah malam, orang kaya, dia sedekah. Dia berhajat untuk bersedekah. Ni tanda mereka yang berhajat untuk sedekah. Bagaimana kaedah dia? Tengah malam dia keluar rumah buat duit. Dan hadis Bukhari, buka dalam kitab Bukhari ada, Sahih Bukhari. Jalan-jalan orang gelap kat lorong gelap, jumpa orang tengah lalu, bagi duit. Dia balik rumah. Dia berhajat untuk bagi. Tiba-tiba besok datang berita kat pasar-pasar, ui, semalam tengah malam orang kaya diberi sedekah. Yang dia bagi itu kat orang kaya. Ni hadis Bukhari. Menangnya dia, ya Allah, ya Allah. Malam kedua try, jumpa duit jumlah yang sama, pergi lorong yang sama, orang lain balik rumah, pagi esok dapat berita. Dengar berita. Apa berita semalam? Sungguhnya pencuri telah diberi sedekah. Semalam disedekah kat pencuri. Sakit kepala lagi, ya Allah. Allah nak terbiar buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ulama kali ketiga try. Malam pergi lagi, bagi jumlah yang sama, lalu orang bagi. Esok pagi dengan berita, sesungguhnya seorang pelacur telah diberi sedekah. Tiga-tiga tak layak terima sedekah. Betul? Betul? Dalam pandangan kaca mata kita, zahir yang kita faham, tiga-tiga ni tak layak untuk terima sedekah. Malam hari doa nangis dengan Allah, wahai Allah, aku buat semata-mata kerana Tuhan. 3 kali dah aku cuba, wahai Allah. Lebih kurang syarahan. Datang suara, Allah hantar malaikat untuk memberitahu kepada dia, wahai fulan, sungguhnya sedekah kamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal dia bukan yang menerima zahir manusia ni, Allah terima ke tak? Dan bagaimana bentuk Allah terima? Allah tunjuk, Nabi cerita bagaimana bentuk Allah terima. Besok itu, hari keempat, orang kaya yang mana diberi sedekah, sesungguhnya dia adalah seorang kaya yang kedekut. Dengan dia mendapat sedekah, dia mendapat ibrah. Aku kaya tengah malam orang bagi sedekah tanpa memberitahu siapa yang beri sedekah. Maka aku yang kaya, bagaimana pula dia menjadi seorang yang pemurah dengan sebab sedekah orang. Yang kedua, seorang pencuri diberi sedekah, dia mendapat berita setelah itu pencuri ini berhenti untuk mencuri. Sebab apa? Tanpa mencuri dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku nak mencuri lagi? Orang bagi aku, tak perlu aku mencuri. Taubat daripada mencuri. Dan yang ketiga, seorang pelacur diberi, keesokan harinya berhenti melacur. Dia pun cakap dengan sama, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa aku melacurkan diri aku, Allah bagi rezeki pada aku. Disebabkan seseorang yang niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan ubah diri dia, Allah ubah orang lain. Apa lagi diri dia? Apa lagi rezeki dia? Apa lagi anak-anak dia? Sedekah, kita tak tahu siapa yang Allah ubah. Kadang-kadang bukan kerana amalan doa kita. Ada orang harta banyak tapi anak masalah. Ada orang harta banyak tak ada anak. Allah uji dengan berbagai-bagai keadaan. Kadang-kadang dengan amalan inilah yang mengubah keadaan ini. InsyaAllah semua semoga 2 ibrah ini benda yang penting. Pertama adalah hubungan kita dengan manusia, perlu sangka baik dan sentiasa sabar dalam keadaan apapun rintangan yang kita dapat. Sentiasa sangka baik dan sabar. Kemudian nilai sebenar hadiah dan sedekah itu kita dah tahu sekarang, dan bagaimana seperlunya dan sewajibnya kita buat. Bagaimana niat yang sebenar perlu kita niatkan. Lebih-lebih lagi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita betulkan niat kita. Sebab itu ikhlas perlu dilihat pada awal amalan, tengah amalan dan akhir amalan. Barulah betul amalan tadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf pertama sekali, saya mohon maaf keterlanjuran masa ataupun bahasa saya. Jadi belum terlambat lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin pada pihak saya sendiri. Kadang-kadang orang yang duduk dalam kuliah saya lambat dan sebagainya kan. InsyaAllah
Jadi saya mohon maaf daripada hujung serban saya ke hujung rambut, hujung serban saya ni sampai hujung kaki saya. Jadi semoga Allah terima amalan Ramadan kita dan Allah terima juga amalan kita sama manusia dalam bulan Syawal insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah. تقبل منا يا الله، تقبل منا يا الله، تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.